Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan biarkan perdebatan antara Doktor dan Doktor ni lah, ya, Farouk ya. Terima Ziana, jadi berjaga-jaga dan bersiap sedia. Sebab saya sebagai orang bertanya politik baru, ya, dimensi politik baru. Memang kalau kita terlibat dalam perbahasan falsafahnya, maka memang terpaksa diheretlah dengan isu-isu. Ya, walaupun demikian itu memang sebahagian daripada maksud politik baru, iaitu mempunyai persediaan untuk menerima berbagai pandangan, walaupun kita tidak bersetuju dengannya. Yang kedua, saya akan lebih fokus kepada apa yang saya sedang lakukan dan apa yang saya inspire, apa yang saya inginkan Malaysia ini dalam konteks politik baru nak jadi apa. Saya akan start on that ground. Saya rasa as far as dia punya philosophical underpinning itu sudah jelas, ya. Perbahasan-perbahasan whether it's a secular state or not, whether is the name secular is okay to say or not, itu perbahasan panjang dan tak selesai sejak daripada kejatuhan khilafah lagi. Tapi saya ingin menjelaskan di sini bahawa istilah yang dipakai dalam konteks apa yang kita bincang ini, politik baru ini harus berfokus kepada nation building, ya, membina negara itu. Adapun ada satu pandangan Kinichi Omahe yang mengatakan bahawa it's the end of nation state. Tidak ada nation state. Kerana dia menganggap bahawa ya, perkembangan ekonomi dan sebagainya itu akan menjadikan dunia ini borderless, atau apa dinamakan sebagai the borderless world. Walaupun demikian, atas perbahasan bagi memahami maksud negara, saya masih menggunakan istilah negara bangsa, kerana negara bangsa tidak mungkin capai kepada maksud itu sehingga terlaksana economic prosperity dan sebagainya. Jadi kalau saya menggunakan negara bangsa, anda boleh mempertikaikan sama ada wujud atau tidak, itu berada dalam pada kerangka intelektual. Tapi realitinya negara bangsa tidak terbentuk satu hari. Saya bersetuju dengan pandangan yang berhormat Doktor bahawa negara bangsa ini terbentuk daripada satu perjalanan yang panjang. Ya? Perjalanan yang panjang itu bermula atau melalui lewat proses peperangan, proses penjajahan, proses pembebasan, bloody conflict, internal conflict dan sebagainya. Maka lahirlah sebuah negara yang mana asas kepada pembentukan negara itu satu perkara yang fundamental yang kita kena sama-sama lihat, ya, bahawa apa juga politik baru yang berlaku dia tidak akan hilang, iaitu perlembagaan persekutuan. Saya cakap konteks Malaysia lah. Saya nak pusing jauh-jauh pun susah, ya. Saya nak pusing kat sini je, ya, supaya kita nampak di mana kita ada. Jadi saya menyatakan bahawa dalam konteks politik baru ini, perlembagaan persekutuan itu pasti akan terdedah kepada berbagai penafsiran yang sudah pun sekarang kelihatan, ya, makna kepada artikel itu sendiri mendapat pandangan-pandangan yang berbeza. Sama ada bersandarkan kepada precedent cases yang ada di mahkamah yang merupakan the best to interpret conflict of understanding what perlembagaan is all about. Bagi saya politik baru ini harus bertitik tolak daripada Federal Constitution itu. Kehakiman itu sendiri perlu direform. Itu tidak syak lagi. Saya sudah ulangi kata-kata saya, atas apa juga undang-undang yang terbaik kita ada, tapi akhirnya it is the court that decide. Kalau judiciary tidak direform, maka still a good law can become a rotten law, not because of the law, but because of the process of judiciary. So bagi saya, Malaysia tidak akan dapat satu politik baru selagi judiciary tidak ada satu step forward untuk dirongkai dan dirombak dan dipunggah supaya menjadi satu
satu tier yang begitu penting dalam membentuk negara ini, iaitu the court or the judiciary must have a total reform. Saya amat khawatir sebenarnya, kerana apabila Akta Keharmonian Nasional ini diperkenalkan, paling yang saya kaget dan terkejut apabila bekas ketua hakim sendiri menentang akta ini. Bekas ketua hakim, bukan hakim session, Mahkamah Session, bekas ketua hakim, saya tak payah sebut nama dia, menyatakan undang-undang ini tidak boleh dipakai kerana dia ini akan merosakkan isu hak Melayu dan Raja Melayu. Masya Allah, seorang hakim, ketua hakim bekas boleh bercakap nada demikian. That makes me very worried. Kerana itulah mentality, set mind yang ada kepada hakim-hakim ini. Bayangkan bagaimana negara kita akan tuju, politik baru dan sebagainya. Yang kedua, masih dalam pembicaraan pelembagaan persekutuan, siapa lagi yang memberi makna kepada undang-undang yang ada dari sudut kesan-kesan macam kita bincang panjang tadi tentang kebebasan bersuara. Tadi Dr. Farouk sebut tentang hak beragama. Siapa? Kalau bukan Parlimen. Ya? Dan kami adalah ahli Parlimen. Ini lantik. Ya? Nah, apa yang saya nak cadangkan dalam politik baru ini ialah Parlimen itu sendiri mesti direform. Kalau Parlimen tidak reform, efek dia kepada segala yang kita bicara ini akan memberi kesan. Saya bagi contoh, salah satu cara saya untuk reform yang saya cuba ketengahkan ialah public consultation. Ya, macam disebut tadilah, the opposition can debate, but then macam mana dia punya istilah tu? Tu selalu dia jawab gitu kan. Government say and the government will have its way. Matilah lagu tu. Kan? Matilah kalau tu. Itu speaker cakap. So you can imagine how kalau Parlimen tidak, boleh saya bagi gambar. Mungkin kata Mujahid ni retorik ya. Kita buat andaian ya, macam mana satu akta nak dibawa. Tadi saya sudah sebut andaian dia. Itulah reform yang terbaik. Dia selalu proses public consultation, dia ada white paper, dia ada intent. Akta ni nak diperkenalkan dulu. Kemudian dia buat white paper, kemudian dia bentang buat public consultation, kemudian nak bentang dalam meeting itu dia buat public parliamentary selective committee. That is one of the many parliamentary reform that this country need for a new horizon of politics. Barulah dasar-dasar itu diberi satu makna yang mewakili kehendak orang ramai. Dan di sinilah the role of advocacy comes in. Dan kalau saya menjadi pemerintah, saya tidak boleh kata untuk perempuan nak minta hak sebenarnya pergi balik. Kamu ni tak boleh ni, ini tidak Islamik contohnya. Saya tidak boleh buat demikian. Saya negara. Saya harus menampung kepelbagaian yang ada, termasuklah yang pelik-pelik ni. Apa advokasi dia, sejauh mana relevannya, sejauh mana boleh diterima dan sebagainya. Tapi untuk menidakkan langsung, ini bukan politik baru. Ini politik zaman apa ni? So ini maksud saya. Begitu juga dalam konteks parliamentary reform, sudah saya utarakan beberapa kali termasuk rakan-rakan saya, bahawa kita ini tidak seperti parlimen lain yang ada dia punya komiti. Dia ada komiti bahagian women, dia ada komiti bahagian development, dia ada komiti bahagian youth, dia ada komiti bahagian interfaith, dia ada komiti bla bla bla. So that this committee, kalaupun tidak ada isu, tapi dia secara proaktif melihat dalam bidang kuasa legislatif macam mana dia nak menyelesaikan isu-isu yang disebut antaranya yang macam tadi. Barulah kita sebagai ahli parlimen masuk parlimen tu sebagai pejabat kita. Yang ni kami masuk parlimen setahun 3 kali saja. Bulan Oktober paling banyak. Kita start 6 for the budget session. So kita hanya masuk untuk berbahas di parlimen pada satu rang undang-undang yang kami pun tak tahu apa yang kami nak cakap. Pasal tu ada atas table aja. Bahas. Kami pun kalutlah buat pre-council. Ni macam mana ni?
cakaplah macam mana. Akhirnya kita lawan macam mana pun, angkat tangan. Angkat tangan, habis ya. Itu yang disampaikan daripada the brutal of the majority. Ya, ini yang dikata keganasan majority, membuli minority, which is wrong. It's not about the counting, it's about the quality of the debate yang harus diambil kira sebagai satu perkara yang diambil perkiraan. So ini tidak ada. Tidak ada. Ya, mungkin sebab itu kami tak naik gaji lah. Sebab tak ada kerja, pergi 3 kali setahun 3 kali ya kan. Nak bagi naik gaji buat apa kan? So kita saya mau pergi ke parlimen itu sebagai office saya. Saya ada waktu, saya ada ini parlimen. Kami tidak ada office. Ya, tak usah kata nak ada kita punya own pegawai lah, officer. Jangan mimpi lah. Ya, kadang nak print pun kena share. What is this, man? Parliamentary reform? Endorse saja. Okay. So, maknanya apa yang saya nak katakan, perlu ada parliamentary reform in a sense that parliamentarian dia ada dia punya office, dia ada dia punya pegawai penyelidik dia ada dia punya group focus group yang dia tumpukan across. Sebab itu saya masa pergi ke US dalam lawatan kerja sebulan untuk mempelajari bagaimana governance di sana works. Kami dalam pertemuan-pertemuan dengan ahli kongres kadang-kadang malu lah. Pertama dia tanya, how much are you paid? Saya susah nak jawab macam tu. Kona balik, how much are you paid? Saya tanya balik. Jadi selamatlah saya. We have the foreign relation, we have this education. What do you have? Nak jawab apa? Tak ada apa. So you boleh tengok dia punya standard of apa tu. Bukan sebab kami tak mau, tapi sistem itu. Sebab itu yang perlu reform. Itu yang saya masukkan perlu kepada reform. Sama ada how the act is being tabled or how the parliament is being administered. Dan yang paling teruk dalam parliamentary reform ini ialah speaker tak ada kuasa. Pandekar mungkin marah dengan saya, tapi itulah realitinya. Sebab Pandekar dictated by the government of the day. Mana ada satu dunia ada seorang menteri jaga parlimen? Mana ada? Malaysia ada. Mana dia yang supersede speaker punya power. Bila dia supersede speaker punya power, so the problem is that dia tidak independent. Kami pergi ke luar negara, contoh Iran lagi lah. Tak tahu sebab apa kali ini nama Iran begitu banyak sekali ditimbulkan. Tak tahu. Mungkin Juliana buat research pasal Iran banyak. Dia punya speaker powerful. They are very powerful. They can even dictate the president. Dia boleh tolak presiden nak apa pun dia boleh tolak. For good or for bad, tapi ada power lah. Contoh bila kita pergi luar negara, dia timbulkan isu yang merupakan satu isu besar yang bagi dia itu kuasa speaker. Bila kerana speaker kita pergi, dia ingat speaker kita macam dia. Maka dia bincanglah benda-benda yang besar. Speaker tengah pasal dia bisik saya. Ini bagaimana saya mau jawab ini? But he knows his limitation. There, the speaker decide. Here, the speaker don't decide. Macam tadi lah. Bolehlah has their way, has their say, tapi the government has their own way. Itu sendiri depict the picture of how parliamentary reform is badly needed for the new politics, whoever comes into power. Itu baru dua tentang reform kehakiman dengan reform parlimen. Saya cut short. Saya tak mau cakap pasal reform perpaduan nasional ini. Kita kena beza antara perpaduan nasional versus perpaduan Melayu. Itu different thing. Perpaduan Melayu always connotes kepada perpaduan yang hanya mementingkan kuasa. Sebab bila dia lemah, dia cakap tentang perpaduan Melayu. So perpaduan Melayu is an apparatus sahaja. Dia bukan actually the end means. Tapi yang sebenarnya yang kita kena cakap ialah perpaduan nasional. Semua kaum, Cina, India, Melayu, itu kita harus pergi ke situ dan kita tak boleh tunduk kepada satu tekanan yang hanya nak berbicara tentang perpaduan Melayu semata-mata. Okey, isu kesenggangan pertama, inequality in income. Now this is the new politics that we need to look into because the issue of economic distribution or wealth distribution
and how the country is gauged as wealthy, how the country is gauged as prosperous, that's not only based on the growth, but it must also based on the inequality in income. Because inequality in income itu yang sebenarnya menceritakan keadaan negara itu, bukan growth. Growth you can figure out kalau ni, okay lah, negara ekonomi 7%, 8%. Tetapi yang di bawah macam mana? Inequality di mana? Ini yang kita think the new politics patut concentrate on this inequality in income. Let me just share with you what we have today. 40% middle income. Middle income, you're talking about 1,200 ke atas, sampai kepada dia punya medium dia sampai kepada 5 hingga 7,000 begitu. Kemudian dia ada lower income, 1,200 ke bawah. Hardcore 700. Mungkin kita boleh debate on the tiers itu, tapi yang penting ada gauge dia. Siapa yang kita boleh kata middle, siapa yang kita boleh kata low income. Yang high income ada 20%. But that does not reflect inequality. What reflect inequality is within that range, 40% yang dikatakan middle income itu, yang menikmati wealth daripada 40% itu ialah 35.3%. Sebab itu kita berada dalam middle income trap. Pernah dengar jerangkap pendapatan sederhana. Dan dia ni masalah sebenarnya. Dia akan terperangkap dengan middle income itu, dia tak dapat kemudahan macam orang susah, tapi dia susah. Dia nak minta pinjaman pun susah. Ada semua perkara ini kita akan terperangkap itu. Yang keduanya ialah peratus yang menikmati kekayaan negara daripada 40% yang bawah, yang this is what we should be thinking, dia hanya dapat untung daripada kekayaan ni 13.5% saja. Sedangkan dia lah patut dapat habuan yang besar, kerana dia ini perlu kepada bantuan, tapi dia hanya dapat 13.5. Siapa yang bolot paling besar? Yang that little 20%. That little 20% up there bolot 51.2% of the wealth in this country. This is what we mean inequality. This is very serious. Itu I tak pergi lagi bandar, luar bandar. Itu I tak pergi lagi gender. Itu I tak pergi lagi the tahap of education yang they receive. In this country in dire needs to see how this inequality in income should be addressed with new policies. Yang bukan lagi bercakap, hak istimewa orang Melayu mesti dapat. No. Dia mesti bercakap on base needs. Walaupun dalam base needs itu orang Melayu yang paling banyak yang jadi masalah. Macam saya dah cerita tadi, luar bandar dengan bandar. Itu satu yang kita kena tengok. Kemudian juga timbul isu subsidi. Subsidi sekarang ni kita panggil blanket subsidi. Walau dalam parlimen you can check dalam handset, I did first one of the earliest to talk about focus subsidi. Dan disokong oleh UMNO. Kerana ini realitinya. Yang kita semua selalu sebut, subsidi minyak, petrol. Semua orang dapat. Tapi yang paling nikmat benda itu dapat paling besar, orang-orang yang kaya. Wahai subsidi is meant for the poor, not for the rich. Ada negara yang mengamalkan sistem kupon. Sistem kupon bermakna, you kalau tak layak dapat ataupun tak dapat semua blanket subsidi, you diberikan kupon pada liter tertentu sahaja. Dan Iran mengamalkan tu. Iran mengamalkan tu. Bila habis dia punya you tak boleh dah. You nak pakai lebih pada liter tu, katalah per month you get 100 liter, more than 100 liter you pay the market price. I think this will save a lot of the country heavy dependent on subsidy for petrol.
Kemudian dimensi baru juga subsidi, termasuklah subsidi minyak dan sebagainya, minyak masak contohnya kan. Dan saya rasa this disaster lah, kedai satu Malaysia ni disaster. Sebab apa? Yang menikmati kedai satu Malaysia siapa? Orang kaya. Orang kaya yang kedekut pek tak hidung masin, dia tak mau belanja lebih, dia mengambil hak orang yang miskin. Patut tengok dulu, pop tak boleh, you tak boleh masuk. Ini hanya for the poor. Saya pernah merasai negara yang mengamalkan sistem subsidi untuk negara miskin itu di Iran. Di Mesir. Wis sebut Iran, ingat Iran. Di Mesir. Saya belajar 7 tahun di Mesir. Ada yang belajar London, US, saya orang Mesir. Ngaji Azhar. 7 tahun dia tip. Kita Mesri ya. What happened? Saya ingat dia ada ration, nak beli beras tak boleh beli kat supermarket. Dia kena beli kat dia punya koperasi, dia panggil ta'awun. Lepas tu kena pergi, kena ada kad. Lepas tu tak boleh beli banyak. Satu kalau satu ya. Orang Malaysia ni dia beratok ramai-ramai. Satu rumah tu ada 5 orang. Jadi kami dapat 5 kambing beras. Nak ceritanya, dia buat situ kenapa? Ada pendekatan untuk dia, walaupun dia socialist government, tapi we have to relook into subsidi punya polisi lah, maksud saya begitu. Politik baru ini kena melihat subsidi punya politik. Dan malangnya hanya mengikut kajian yang dibuat oleh IMF, 25% sahaja orang miskin yang menikmati kebaikan subsidi ini. 25% saja. Yang lain tu semua orang kaya. Orang kaya yang menikmati. Maknanya tak tercapai dia punya sasaran. Politik baru juga kena ada keberanian pada pihak kerajaan untuk membuka peratus bagi mereka yang layak untuk dicukaikan, ya, dia punya bracket dia. Sekarang ini orang yang berdapatan 100,000 setahun dia layak dikenakan cukai 26%. Sama dengan orang yang berpendapatan berjuta-juta pun 26%, which is unfair. Kenapa tidak ada satu political will untuk memastikan regime taxation ini dibuat reform? It's not fair. I'm earning millions, I still give 26%. I'm only earning 100,000 per year, I still give you 26%. This is unfair. So, Obama pernah menyebut dasar ini, dan al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadahu haqqu biha. Benda baik itu adalah barang cici bagi orang mukmin. Siapa yang sebut benda tu, kalau betul dia kena ambil. Dia kata taxing the rich to give the poor. Bagi saya inilah Islamicnya. This is Islamic, even he's a secular man, but the substance of his policy is actually Islamic. Taxing the poor to give taxing the rich to give the poor. Kita ada sistem zakat, tapi malangnya zakat bukan aliran perdana. Dan tidak ada siapa yang boleh dijadikan undang-undang mesti bayar zakat. Dan itu panjang ceritalah. Sedangkan konsep Islam dulu bila dia perkenalkan zakat sebagai dia punya apa kita panggil taxation system kepada orang Islam, dan kepada orang Islam dia ada apa ni jizyah, dia ada kharaj dan sebagainya. Itulah dia income dia. Itulah yang membela orang yang susah. Tapi hari ini bila kita tukar dengan sistem yang ada, ia tak ada banyak membantu teks itu. Dia lagi membebankan. Dan tunggu dalam bulan 2015, April, GST. Dia pergi kepada regressive subsidi, taxation. Bukan progressive taxation. Jadi inilah yang argument-argument yang sebenarnya politik baru ini telah pun diperkenalkan oleh Pakatan Rakyat. Dihujahkan, diperdebatkan, supaya the way we do things in this country perlu melihat dalam pandangan yang berbeza. Akhirnya saya nak sentuh salah satu daripada politik baru, dimensi politik baru ini ialah political party must reform. That's it. UMNO kena reform, MCA kena reform, MIC kena reform, PAS kena reform. Itu saya kuat sikit. Two books, rejuvenasi dan PAS baru, bukan baru. Kita dah cerita ni 4 tahun sudah dah. There's nothing new about that. Okay. Sebab itu bila apa yang berlaku depan mata, saya senyum aja sekarang ni. Sebab itu saya pegang pada prinsip, saya tidak orang yang diam, tak kata apa, play safe.
Sebab apa? Saya pegang pada prinsip. Dinamika prinsip, macam mana konflik berdepan, tak boleh sweep under the carpet and hid behind the trees and see. Kalau okey, I keluar. Kalau tak okey, I sembunyilah. Kan? Confront lah, apa masalah? Confront lah. Of course, he was joking lah. Doktor was joking when say pasma and all that. Itu pun satu fitnah. Saya tak ada kena-mengena dengan pasma. Dia sebut, naik Presiden Mujahid, Presiden Husam, Mak Husin, apa ke. Itu saya kata, bila saya dah tahu ini fitnah, daripada awal, wartawan tanya, macam mana pandangan Datuk? Datuk terlibat, katanya, itulah saya merasa kesal. Sepatutnya saya yang jadi Presiden, bukan Husam. Saya melawak gitulah. So, satu, pasma. Yang patut jadi masalah bukan pasma. Yang patut jadi masalah PAS. Pasma tak terlibat dalam krisis Selangor. Pasma tak terlibat dalam proses politik. Kenapa kita ni sibuk pasma pula? Patut kita sibuk PAS lah. PAS ni apa nak jadi? Pasal apa pula kita tanya pasma apa nak jadi? Kadang tak masuk akal dia punya argument tu kadang-kadang. Dan PASMA ini satu NGO. Itu semua jelas. Berapa kali dah diberi taklimat. Saya hadir dalam forum di Kuala Lumpur yang ada dapat 1.4 million orang yang mendengar melalui apa itu online itu, broadcast online itu besar. Saya hadir mewakili AJK Pusat. Saya tidak pergi mewakili PASMA. Pastinya saya bukan naik Presiden PASMA. Saya pergi mewakili ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Menyatakan stand official party, isu Menteri Besar, isu bergabung dengan UMNO, dan itulah stand resmi. Bukan saya reka. So, kenapa PASMA kita anggap masalah, sedangkan saya, IRF panggil pun saya pergi. Ni liberal punya grup contohnya. Secular democratic state contohnya. Does this mean I subscribe to his point of view? No. But I attend to state my opinion. Kenapa itu tidak boleh dipahami? Hanya kerana kita tak suka satu organisasi, kita kaitlah. This is wrong. I cannot succumb to this wrong thinking. Kalau saya succumb to this, saya tunduk kepada wrong thinking, saya mengiyakan satu pemikiran yang salah. Sebab tu saya tak play safe. Saya pergi. Saya kata prinsip, tak boleh. Kena cakap. Dan ini sikit pun tidak mengurangkan saya sebagai seorang ahli PAS. Banyak lagi kita hadir. Komunis ini tak ada. Sosialis punya forum pun kita pergi. Anarkis punya program pun kita pergi. But does this mean I'm an anarchist? Inilah Islam. Yang rahmatan lil alamin. Kena walk the talk lah. Jangan duk talk rahmatan betul sembunyi. Tak boleh. Rahmatan ngapi lah. Dia ada kena-mengena dengan siapa yang hidup atau mati. Non-racial. Dia mesti jadi diri dia sebagai non-racial. Kenapa anda melihat saya begitu gila-gila terlibat dengan non-Muslim? Sebab saya nak reform the party lah. Reform ni dia bukan tulis, bagi elok-elok, structure elok. Tolong reform no? Ni, tolong Nak mampu You must show first. You must show trust. You must show the effectiveness of what you believe. Sebab itulah lahir PAS for all. Bukan nak sombong lah, tapi Perpaduan Nasional yang memperkenalkan. Pada tahun 2005, pada 2007, sebelum pilihan raya umum 2008, Tengku Nik Aziz yang launch PAS for all. Kenapa ada Dewan Himpunan Penyokong PAS yang bermula daripada kelab penyokong PAS? Kerana nak pecahkan tembok, menyatakan kita juga perlu include other race. Dan ini satu pencapaian besar. Sayang kalau benda ni semua hilang. Nampak tak? Lagi apa lagi? Kita include isu kalimah Allah. Orang maki hamun saya. Orang PAS pun maki hamun saya. Liberal lah. Ni dah murtad lah. Ada satu Facebook, Mujahid Murtad. Dedicated for me. Tapi bukankah Islam itu? Wajadilhum billati hiya ahsan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan.
Bukan itu Quran. Saya nak tahu mana tu. Surah Al-Ankabut. Ya? Lagi, qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi maknanya, kalau kita tidak engage, it will still remain rhetoric. Dan untuk proof itu bukan retorik, kita go against the tide. Walaupun UMNO nak heret kita, jadi macam dia. Apa dia? Marah, kutuk, nak bakar itu, nak bakar gereja, nak bakar apa? We say, no. This is not the way forward. Ini yang tadi yang kata tu, I don't know whether that is secular or not, but this is Islam lah. I went into the churches. I even recorded a book called Engaging Christianity, A Travelogue of Peace. Your good friend Fuad made the translation. And it is recorded. Ada seorang profesor di UKM. Dia tulis autobiografi dia, tebal. Tebal ni, saya pergi launching buku tu. Ya? Dia program apa kita punya ni. Profesor apa, doktor, saya tak ingat nama dia. Saya terkejut bila saya buka books that inspire me. Oh, dia cerita, oh, ni books apa, profesor apa. Hujung sekali, Engaging Christianity, A Travelogue of Peace by, tak ada online lah, Dr. Mujahid lah. Oh, mana inspired him? A professor been inspired by a book yang bukan intellect pun, bukan academic pun, just a record. Where I went, whom I met, what I said, what was the response of the public, what would my party stand on this. Itu saja. Tapi saya nak cerita, itulah the degree of impact. When you show apa yang you kata. Not you just kata and then you don't show anything. Okay? So maksud saya, parti politik kena reform in a sense that dia kena committed to the framework of inclusiveness. Commitment to fight against racism. Kena lawan racism. Kerana Islam itu PAS memperkenalkannya pada tahun 19 saya form 4 masa tu, form 6 masa tu. Form 6 tahun berapa Farouk? Masa tu form 6, Farouk was one year senior me. 1980s. Yeah, 1980 form 5, 1982. Masa tu. PAS bawa satu ucapan dasar by my father, nama dia apa? Menggempur pemikiran As-Sobiyah. Clear. Tapi hari ni kita Melayu ni kena juga ambil kira. Kita tak boleh lah Islam tapi Melayu ada juga. Kita kena fikir jugalah. Apa ni? Adalah apa-apa ni? What is this? Orang nak pergi ke depan tahun 80 dah menyatakan menggempur pahaman Sufyan. Hari ni kita nak balik kepada pahaman Sufyan. Kita menyatakan dulu bahawa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk yang maksiat kepada Khalik. Kita menyatakan raja yang zalim, raja disanggah, raja yang adil, raja disembah. Kita mengatakan tidak ada yang maksum. Tapi hari ni dia you sebut tadi, he mentioned just now. Ingat tak? Serah pada raja lah. Why? Are we going back? Ini yang saya kata, kita kena go forward. It's a constitutional monarchy. Laid down by rules, not laid down on his absolute power. Why are we giving back the absoluteness? Yang kita duk kata tak boleh, orang tu tak boleh ada. Absolute power corrupts. Dulu kita kata, wa amruhum syura bainahum. Syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kita mesti syura, kita tak boleh buat keputusan. Datuk Asri yang kuku besi, dia nak buat keputusan dia saja. Kita kena ada syura. Tapi hari ni bila kita kata kena syura lah. Mana boleh? Takat tu ya, cukup. Why? Why are we going backward? Things that we have reformed, we should not go backward. We should go
forward. The fact that my party is still discussing whether you can do this or you cannot do that, what the president has, what president has, and arguing about it, malu. I'm ashamed of my party. We should be saying, macam mana kita nak reform negara ni? Yang saya kata ni tadi. We should be saying, macam mana kita nak tengok supaya pelbagai kaum, agama dan bangsa boleh duduk dalam negara ini. Macam mana they can go forward. Macam mana kita nak tengok isu Akta Keharmonisan Nasional tadi. Ya, hari ni pagi ni saya ingat ada to count ada 4 wartawan yang telefon saya. Because Najib made the statement today. 4 call. Ni ada lagi 2 nak call. Saya kata tunggu bagi habis saya ada program ni. Nak cerita apa? This is what we should be sending to the people. Saya senang. Dan tanya, Selangor? Saya tak mau jawab. Itu saya terus handphone off tu. Tapi kalau nak tanya pasal negara, macam mana akta ni nak diperbagi, yang saya layan. Sejam pun saya cakap dengan dia. So, people are fed up. Kalau kita masih lagi duk bincang benda-benda yang remeh-temeh ni. Sama ada itu sekular demokratik, I don't know. Atau itu apa, I don't know. Tapi itulah yang Islam ajar. Bagi saya, the debate of whether this country is secular or not, kita boleh bahas mengikut perlembagaan yang ada. Kalau nak kata sekular saja pun tak ada, sebab dia ada nama Islam di situ. India dia kata dia ni a secular state, dia awal-awal dah dia bagi tahu. Sama ada kita nak engage into, ada satu istilah yang dipakai oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, the John Esposito. Dia pernah menulis dalam Esposito, nak sebut nama dia pun susah. Dia tulis dalam salah satu artikel dia guna istilah apa? Secular militant. Oh, secular pada militant oh, jangan main. They have secular militant where everything is secular. Nothing more. No faith, no religion, no nothing. Which I don't think Farouk was referring to. Dr. Farouk was referring to that particular mode of state yang accept everyone dan sebagainya. Saya tertarik pada satu program saya kongsi dengan seorang kedutaan daripada Germany dalam satu majlis. Sebab itu bagus kita pergi majlis-majlis international, kita duduk dengar apa dia punya pandangan. So, saya tanya dia, Islam macam mana di negara you? Dia kata, well, Islam ni awal ni tak ramai mereka pada emigran, Turkish, apa semua. Tapi kemudian dia develop, mereka jadi satu community sehingga kerajaan Germany kerana sikap sekular dia tu terpaksa terima mereka sebagai sebahagian daripada society. Maka dia kena sediakan kurikulum belajar agama. It is very interesting. It is a secular Christian state. Tapi dia bagi satu endorsement, keperluan bahawa orang Islam juga perlu belajar agama dia. Can you imagine that? This is what I mean. Sebab itu, bila kita cakap isu agama, you kena ingat, isu agama sekarang ini ialah isu transboundary. Whatever happen in Malaysia tentang Kristian yang minority, boleh ada retaliation tak kepada Islam yang minority in the Western country. Why not? Oh, you do something back to my followers? I can do to you also. Why not? Orang India, orang Hindu yang beragama Hindu, kita suppress dia orang di sini. Jaga-jaga ada minoriti Hindu minoriti Muslim di India. Think. This is no more about your country only. This is about the trans border. No, not just about you, but about other. Sebab itu bagi saya, sikap kita kepada agama lain perlu juga mengambil kira. Walaupun itu hak satu hal, tapi kena mengambil kira. Apa saja yang kita buat di sini boleh ada efek di tempat lain. Tapi setakat ini, komitmen daripada negara barat yang sekular, mereka tetap pegang kepada isu rights. Dan dia bagi hak itu kepada orang Islam. Malah orang Islam menikmati hak itu mungkin lebih daripada orang Islam di dalam negara Islam sendiri. Di England dia persediakan undang-undang syariah untuk family law. Amin. Kan? So, bagi saya, kita kena tengok politik baru adalah politik yang merentasi sempadan negara. Itulah saya punya perspektif politik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.